Terima kasih Tuan Pengurusi Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua yang hadir hari ini. Sesungguhnya saya sangat-sangat terharu dengan kehadiran kawan-kawan semua, terutama downline saya, kerana sudi datang mendengar perkongsian saya, pandangan saya, pengalaman saya dan juga tajuk kita pada hari ini iaitu Are you ready? Tapi sebelum tu saya nak ucapkan banyak terima kasih kepada dua orang leader saya. Satu yang baru, VM Nur Azalita. Agak gemetar juga dia tadi, tapi insya-Allah tak lama lagi akan jadi seorang lagi, bakal menjadi seperti Diamond Nur Lailani yang anda semua dengar tadi. Okey, nampak tak klon saya? Seorang dah jadi memang sebiji macam saya. Kalau berjumpa doktor macam itulah. Tapi saya bukan berharap atau menjadikan you all semua takut nak kena macam itu ke baru boleh jadi diamond. Rasanya macam itu ke? Tak perlu. Sebab rezeki masing-masing kan. Tetapi yang pentingnya bila ada ilmu, you akan ada semangat. You tahu apa you nak buat. Betul tak? Sebab kita tak tahu cabaran kita. Ramai orang suka, aku tak nak lah, susah sangat dengar cerita. Ada yang kalau jumpa saya memang takut lah, kata saya ni seperti, saya rasa saya reality sucks kan. Saya akan bagi tahu straight forward je, macam itu, macam ini. Dulu mungkin tak, tapi kalau nak yang murah, nak yang tak ada healing crisis lah, rahsia lah, jangan bagi tahu orang lah, itu pergi cari ke orang lain. Jangan datang saya. Sebab saya dah 13 tahun kan, saya dah nampak semua tu. Saya kata kita cepat-cepatlah hadap reality tu. Kita tak boleh nak berlengah-lengah. We have no time. Terutamanya sekarang. Okey, kita ni sebenarnya bisnes kita ialah bisnes untuk membuat persediaan di masa akan datang. Untuk kita bersedia melalui sebarang ujian. Kita jangan ingat hidup kita selesa. Tapi persediaan kita tu bukan membuatkan kita jadi susah. Persediaan ni best. Sebab apa? Sebab sambil bersedia, sambil dapat wang. Dan wang itu akan membantu kita untuk melalui ujian itu dengan mudah. Okey? So sekarang saya nak kita bersedia untuk ni kenal pakcik ni? Ada orang sayang sangat pakcik ni. Tapi saya rasa Kak Chuang Ho ni tak berapa sangat kot kan. Terutamanya saya. This won't be the last pandemic that we face. Dia kata kita pandemik yang sangat mengerikan bagi sesetengah orang kan. Baru-baru ini 2020. Kita orang Chuang Ho tak boleh pergi overseas tau. Itu je kita punya fikiran. Tak ada pun takut macam orang lain. Kenapa? Okey? Dia kata kita akan hadapi lagi sekali. Tu dia tak bagi tahu pula bila. Lagi sekali, malah lebih teruk. Prepare for next pandemic, future pathogen with even deadlier. Deadlier maksudnya lagi boleh membunuh. Sekarang adalah proses menakut-nakutkan kita. Tak tahulah benar ke tak benar. Saya ni dah mula dah nampak dah kan kat mana kedudukan saya kan. Tapi disebabkan kita hidup dalam dunia ni, kita tak boleh cari ilmu tanpa mengetahui. Ada ilmu yang kita kena tahu supaya kita tak tertipu. Ada ilmu just masuk, tapi kena ada benda yang kita dah tahu, oh this is not right. Bila kita ada banyak ilmu, baru kita tahu yang mana betul, yang mana salah. Kita jangan terlalu snuzon, orang Melayu kata, orang Islam kata, terlalu bersangka baik. Bila kita ada banyak ilmu, kita mula boleh menilai mana yang betul, mana yang salah. Tapi sampai ke tahap mana betul, mana salah itu kena ada banyak. Jangan ada sikit, lepas tu dah tahu dah sana salah. Contoh tadi macam Azalita tadilah. Hebat sangat dia punya kopi yang masin tu. Saya tak sebut nama Kopi tu dia kata yang terbaik. Sebab sebut je nama semua orang tahu. Jadi apalah sangat. Kopi apa? CEO, perasan CEO kan? Mungkin ada. So, dia kata, dia tak mau tahu pun. Saya tanya, betul tak mau tahu? Dia cerita dengan saya mula-mula lah. Saya kata, betul tak mau tahu? Tak mau. Sebab, entah. Macam itu saja. Sebab dia rasa hebat sangat.
Sebab ilmu dia kat situ je lah kan. Jadi kita patut satu pelajar sambil kita ada rumusan-rumusannya. Rumusan di situ kita kena bersangka baik, lepas tu kita jangan sombong. Sebab saya ingat saya dulu pun saya sebenarnya sombong juga orangnya dulu mengaku. Tapi tak tahu kenapa Tuhan nak bagi rezeki lah kan. Ada sebabnya. Pada hari Gold Diamond Ashley nak plan saya datang rumah, saya setuju macam sebab apa tahu? Sebab saya macam kesian dia. Dia bancuhkan kopi tu dekat rumah saya. Dia pergi dapur, dia buat sendiri macam rumah dia sendiri. Saya bukanlah baik sangat dengan dia pun kan. Tapi saya kata berianya. Tapi kalau lah saya tak nak minum kan, tak ke dia malu? Tapi dia gamble betul hari tu. Tapi saya kata okeylah, saya macam courtesy lah orang cakap kan. Ambil hati dia, so saya minum. Saya rasa kita kena jaga hati orang kot. First step kita jaga hati orang. Kita jangan malukan dia. Saya rasa macam Azalita sebenarnya dia kata first time orang tu bagi, dia tak nak. Lepas tu dia terus tak payahlah kak, balik pergi meja. Lepas tu baru sedar, jahatnya aku, betul kan? Saya tambahlah sikit, adalah sikit dia punya drama. Dia kata, lepas tu dia terasa, jahatnya aku. Macam itu ke? Kalau aku macam mana? So dia patah balik. Saya rasa itu dah petanda yang dia ada sifat baik sebenarnya. Kan? So semua yang datang ni ada orang-orang baik tau. Mesti orang baik ni. Sebab tu berani datang. Itu bukan daripada diri sendiri. So dia kata okeylah, dia kata tak apalah, saya cubalah bagi mak saya. Saya tak mainlah nak minum kan. Tapi di situlah permulaannya. Dia kata dia terasa macam dia tak sampai hati. Kenapa dia buat macam tu pada kawan dia? So tanya diri ni, bila nak jadi baik lagi? Dah baik dah. Lagi baik. Okay, so kita akan jadi lebih bahaya. Are you ready? Sebenarnya saya dah ready lama. 10 tahun dulu. Sebab itulah saya rasa sebab saya dah ready lama keadaan macam ini. Tahulah ke mana arahnya. Okey, saya nak bagi all kenapa lepas ni jadi macam Nur Laila ni juga. You tahu apa yang berlaku dan macam mana solusinya. Solusi kita ialah Lingzi. Senang cerita. Saya teruskan kepada untuk pengetahuan semua. Saya ada satu artikel ni yang saya baru baca, research article. Lepas tu saya dah check dekat library UM, memang high impact punya, maksudnya very good. Saya tanya pun Dr. Chen. Artikel ni yang terbaru 2022. Dia kata ini adalah artikel atau kajian melihat, menyorot kajian-kajian yang telah dijalankan tentang Ganoderma sejak dahulu mula ianya dikaji. Daripada 1960-an rupanya. So dia tak kaji bagus ke tak bagus. Kalau study meta-analysis, apa yang buat research, study meta-analysis, dia study semua yang mengkaji tentang Ganoderma kumpul. Lepas tu tengok apa perbezaan, apa penemuan dari satu ke satu. So ini adalah satu research yang sangat bagus. Sebab dia melihat perkembangan Ganoderma kita. Kajian Ganoderma. Dan dia nampak banyak research ataupun kajian-kajian yang telah membuktikan perkara-perkara ini. Iaitu kanser Lingzi adalah anti-tumor. Maksudnya dia kata banyak kajian telah membuktikan dia boleh menghalang pertumbuhan tumor. Okey, satu, ketumbuhan. Kedua, dia adalah anti-hypertensif. Apa dia? Dia menghalang berlakunya masalah tekanan darah lah nanti. Kan hypertension semua tu. Anti-aging, melambatkan usia, boleh jadi satu ejen awet muda. So, siapa yang bermula berpuluh-puluh tahun dulu, umur dia sikit je bergerak sebenarnya. Tengoklah diamond kat sini ni. Saya 13 tahun. Masih lagi kurang 13 tahun daripada dulu yang saya mulakan. Lepas tu, neuroprotective dia boleh melindungi semua aktiviti neuron kat kepala, otak lah. Dah memang ini kerja Lingzi rupanya. Cytotoxic, dia boleh mengeluarkan sel-sel kanser, memusnahkan sel kanser atau sel-sel yang tak elok, buang toksik. Apoptosis, program apoptosis ni adalah di mana sel kanser tu boleh musnah sendiri tau dalam badan. Kita ni yang sehat-sehat hari ni, kita tak ada kanser kan? Kerana program apoptosis tu berlaku dalam badan kita. Semua orang Tuhan dah bagi ada program ni dalam badan. Dan sepatutnya kita boleh selamatkan diri kita daripada wujudnya sel kanser tu. Jadi orang yang ada kanser, maksudnya apa? Maksudnya program apoptosis tu
lemah, tak berlaku. Jadi sel tu boleh hidup dan hidup dan hidup. Kita ni hebat ni. Sebab masih lagi mempunyai kekuatan untuk kalau ada je sel kanser, dia terus macam meletuplah sendiri. Anti-metastatik. Anti-metastatik ni adalah yang kita selalu dengar orang kata, doktor kata dah metastasis dah. Metastasis tu maksudnya sel kanser dah bergerak, dah merebak, dah pergi ke organ lain. Dia boleh juga ada juga kandungan dalam lenzi ni yang menghalang. Sebab itulah kita dapat YKC tau. YKC ni ada 3 benda ni yang kita boleh kontrol dah. Dia tak boleh jadi kanser. Kalau ada je, sebab kalau you all ikuti, kita ada kan polysaccharide tu. Polysaccharide tu ada je radical bebas. Nak jadi kanser kena ada radical bebas dulu. Itu dah stop dah. Kalau pun dah berlaku, dah banyak kanser, sel dah sana sini, dan mungkin stage 2, stage 3, pun boleh juga kita boleh wujudkan program apoptosis tu dalam badan. Maksudnya bila kita makan lenzi, boleh meletup. Tapi sepatutnya, kalau kita makan lama, benda tu dah memang tak akan berlaku. Ni, kita tengah bercakap tentang orang yang dah ada kanser tu. So, automatik 3-3 ni boleh dilakukan serentak. Sebab tu YKC kita tak perlu takut stage mana. Kan kalau kat hospital tu belum tahu lagi stage mana. Sebab tu lah ambil berbulan-bulan nak bagi kemo jenis apa. Nak bagi kemo jenis apa, kena tahu di mana lokasi, apa jenis kemo nak bagi, sebab stage berapa. Tu belum tahu lagi kemo mana pula yang baru sampai. Kan kita negara apa? Testing, kita ni lab rats. Kita adalah tempat untuk uji ubat ini, ubat itu, dan kita ada banyak sampel. Semuanya serah badan dengan sukarela. Tak ada siapa tak bertanya. Mak-mak kita yang kita hantar ke hospital tu, balik bawa ubat baru, ada anak-anak tanya? Tak ada. Mak-mak kita tu telah dijadikan kajian lah kot. Tak tahulah. Ada pergi cek tak? Bulan lepas ubat lain, sukatan lain, tiba-tiba lain. Lepas tu siapa nak gaduh pasal ni? Tengok-tengok, kita bangga kerana menjadi pusat tempat uji kaji ubat-ubatan. Macamlah boleh dapat ubat-ubat tu. Bagus kan kita pula yang dapat dulu-dulu, tak juga kan? Anyway, so you don't have to know kat mana you punya kanser, keadaan kanser tu. YKC kita kalau makan semua stage secara serentak, semua bekerja. Tak tahu kat mana pun tak apa. Ini yo kata kat paru-paru lah, belum tahu lagi kanser dia kat mana. Nampak kat situ, nampak kat sini, nak tembak kat mana ni kemo ni? Nak telan saja ke? Kalau makan YKC, tak payah tahu dah. Yang baru nak jadi dekat lutut, yang baru dah bengkak dekat atas ni, dah bahagian payudara lah, otak lah, semua settle. Tapi kena makan banyak lah, kan? Lagi banyak tempat, lagi tak tahu tempat nak cari, lagilah kena power dos yang diambil. Ini makan satu selang sebulan sekali. Tak boleh lah macam tu. Kali Zadul. Gold diamond, dapat diamond kita. Ini otai lama. Turuk kat sini pula. Okay, so kita ada anti-inflammatory. Maksudnya, dia boleh tahan, jangan bengkak-bengkak kat dalam. Kalau kita sakit sangat kan, dia boleh kontrol. Sebab inflammation ni kalau lama-lama merosakkan badan. So kita kena kontrol juga. Tapi tak perlu ambil steroid. Maksudnya, steroid untuk hentikan radang. Tapi dia henti terus. Kita, mana boleh, kita perlukan inflammation tu untuk apa yang berlaku tu. Sebab itulah kita ada, badan kita ada berlaku inflammation atau radang. Sebab ada sesuatu yang tak kena dalam badan. Itu pun program Tuhan dah bagi. Pandai-pandai. Oh tak payah. Redakan. Nanti rosak badan. Kalau berlaku yang tidak terkawal, yes. Tapi sebab tu kita makan lenzi. Bila makan lenzi, dia tidak akan berlaku radang yang merosakkan. Kemudian anti-HIV. Lah, HIV pun kita boleh buat. Settle. Sekarang ni tahu, ready tak lagi ramai orang kena dijangkiti HIV. Tak perlu melakukan aktiviti-aktiviti yang menyalahi alam tu. Ataupun yang tak elok tu lah kan. HIV ni kita ingat, mesti ada apa-apa ni pergi ke lorong mana ni. Tak perlu, sekarang ni dah ramai orang kena, lepas tu dah bergaduh. Kenapa kau ada HIV? Tak salah pun. HIV ni adalah satu virus yang mana, virus ke kuman ke saya tak pasti yang mana. Virus rasanya. So yang menyebabkan kita semua tak boleh lawan dah. Badan kita semua dah jam, semua collapse, tak boleh bertahan dah. Semua gigit pun agaknya boleh habis satu badan bengkak kan.
So rupanya Lindsay telah diketahui, telah disahkan boleh menghalang berlakunya HIV. So sekarang ni tahu atau tak tahulah rahsia sebab kenapa orang semakin ramai akan mengalami atau dijangkiti atau menghidap HIV. So janganlah berprasangka buruk dengan orang tu. Dia tak berapa salah pun sebenarnya. Tak berapa salah. Tetapi kalau ia berlaku, tak ada masalah. Kita jangan dah nak judge dia. Kita bagi je Lindsay. Sebab kita telah terbukti boleh menghalang pertumbuhan atau menghalang kejadian sakit HIV ni. Kemudian anti-nociceptive. Apa benda ni pula? Agak-agaknya apa? Anti, yang tahu anti. Anti-nociceptive ni adalah berkaitan dia menghalang kita rasa sakit. Boleh mengurangkan rasa sakit. Kan? Itu sebab kalau kita makan Lindsay, dibuat kajian lah, kita tak boleh buktikan sangat sebenarnya bila sakit tu sebenarnya berbeza orang rasa. Aku sakit sikit je, kau itu lebih-lebih. Kita tak tahulah sebenarnya kita mempunyai level ketahanan sakit tu sama ke tak sama, tapi sakit itu sejauh mana betul merosakkan dia atau memang betul-betul menyakitkan. Apapun telah dapat dibuktikan bahawa dengan memakan Lindsay, sakit itu dapat dikurangkan. Mungkin dia test hari ni 1 sampai 10 you rasa macam mana? Sebelum makan Lindsay 1 sampai 10, 11. Sakit sangat. Tapi bila makan Lindsay 1 sampai 10, 7, 6, 5. Maksudnya jadi dia nampak Lindsay memang boleh. Jadi siapa-siapa yang nak buat operation ke, lepas operation ke, tak kisahlah, makanlah ia. Walaupun tak jadi pun, tak hilang pun sakit, makan je lah. Kan? Sebab dah terbukti. Makan ubat darah tinggi naik juga. Tapi makan je, taat pun. Dah tahu dah ada kesan sampingan. Tak juga. Ni apa salahnya, makan je lah. Kita janji tak ada side effect. Okey, lepas tu antioksidan. Dia melambatkan, dia melambat proses penuaan lah dalam badan, macam anti-aging juga. Antihistamin, ini pun juga berkaitan dengan alahan. Tak payah ambil inhaler tu. Itu semua nak histamin biasa dengar kan? Itu sebab bila kita ambil Lindsay, orang-orang yang berpenyakit yang alahan-alahan tu semua akan mengalami perubahan yang positif dan baik pulih yang baik. Dan anti-hepatotoxic. Hepatotoxic, bila sebut hepa ni berkaitan dengan liver ataupun hati. Dia akan menghalang daripada berlakunya kerosakan hati. So, kalau makan lama kan, memang ini akan mendapat hasilnya. Tapi kalau yang dah jadi pun boleh juga, tapi cuma kena makan banyak. Faham tak? Sebab itulah saya dah 13 tahun makan. Sebab saya dah percaya benda ni lama. Tapi walaupun dia keluar 22, saya tahu, saya dah yakin, dan nanti saya bagi tahu dalam buku kita tu pun dah bagi tahu. Kita tak payah ragu-ragu. Sebab nanti satu masa kita akan diuji. Jangan kata yang paling popular biasa kan, saya memang tak makan ubat. Jangan risau, tak payah bagi aku Lindsay. Aku memang tak pernah makan ubat. Aku kalau sakit kepala aku tahan je. Hebat. Sebab tu tak payahlah bagi Lindsay tu. Apa kita nak jawab? Okey, cuba you letak dalam satu position, keadaan di mana pada masa itu daripada yang sihat tu, doktor kata you kena buat operation prostate. Tiba-tiba dengan sakitnya, mesti tuju punya kan? Apa point kita kat situ? Sakit ke tak sakit ke, praktis keluar duit, makan. So bila you tahu ada solution atau you boleh rasalah, praktis jadi baik dulu. Kesian orang tu cerita kan, try lah. So maksudnya di sini, you jangan cakap aku tak makan ubat so aku tak perlukannya. Fikir di mana satu keadaan kalau you kena buat keputusan, sejauh mana you berani nak ambil keputusan untuk betul-betul Lindsay ataupun alternatif. Konon-kononnya you percaya alternatif, dan sebab tu selama ini tak makan ubat, you sihat. Betul ke you berani satu masa nanti tiba-tiba you tengok mak you sakit? Lepas tu you kata aku tak percaya juga ubat. Selalulah ramai orang dengan bangganya kata dia pun macam ala-ala duduk sebelah kita, alternatif punya orang yang memang tak mau ubat. Bukanlah kita nak halang sangat ubat tu, bukan maksud kita ubat tu buruk sangat, kan? Tapi maksud saya kita kena bersedia.
Sebab dalam satu ujian akan datang, walaupun saya dah lalui banyak orang diri sendiri, tapi saya masih lagi tak tahu sejauh mana aku ni berani. Bila setiap kali ujian-ujian orang lain tu, cuba tanya, kalau aku duduk di situ, macam mana nak dapat keberanian macam Nur Lailani tu? Yang muntah keluar darah beku, yang doktor dah sebelum tu kata otak dia tu ada sumbatan yang mungkin akan berlaku koma yang 2-3 minggu tu. Lepas tu keluar ketulan darah. Kalau yang tak tahu apa tu, ni dah makin teruk. Kan? Tapi orang yang macam Lindsay, Alhamdulillah. Macam mana nak jadi macam tu? Macam mana? Proses tu jangan senang-senang rasa, aku mesti bolehnya. Tak ada. Tak bolehnya. Bukanlah. You ambil masa. Benda tu masa. Masa tu bukan saja masa nak lama, tapi takut juga. Saya dah lama dah. Tapi bila ayah sakit je, hantar laju je pergi ke hospital. Nantilah, dulu kita ada banyak masa, tambah ilmu, tambah dengar datang sini, dengar cerita orang, selalu tanya diri, kalau aku berani tak dia punya, kalau kejadian tu apa jadi? Itu yang saya fikirkan dulu. Bila saya nampak anak saya sembuh, yang saya fikirkan saya kena cepat apa? Mak saya tu umur dia dah 70-an. Takkanlah dia sihat. Memanglah dia takkanlah sihat sangat. Orang tua kan. Tapi berani ke nanti satu masa kalau dia disuruh duduk di hospital, itu ini buat. Saya nak berani sebut no. Kita ada satu produk yang ni dah cover semua. Ubat pun macam ni juga. Tapi ada side effects. Kita punya ada, tapi tak ada side effects. Lepas tu memang ini ubat belum tentu. Ubat satu tu je dia boleh buat anti tumor, yang lain belum tentu. Kita serentak. Semua boleh. So sejauh mana? Berani tak sekarang kalau you fikirkan? Berani tak? Berani dah? Wah, hebat. Sebab dah lama kan? Lama plus ilmu. You tak boleh lama aku mesti dah tahunya. Tak payah datang aku mesti tahu. Yelah tu. Ramai sangat saya tengok. Yelah saya kata. Tak payah datang. Datang ni bukannya untuk apa. Kadang-kadang aura tu. Aura. Kan? Tak best pun kadang-kadang. Datang dengar sama je. Datang juga. Ulang. Orang boring tengok kita dah. Kan? Tak apa. So, inilah Lindsay kita. Berani tak sekarang? Dah ada. Dijamin dah. Lepas tu ini dia punya kajian. Inilah saya kata ini dia kalau siapa-siapa nak cari. 2022. Lepas tu nak bagi tahu juga, dia kata daripada 1961 tau. 1961. Berapa lama tu? Kajian yang warna biru ni dia kata semua research yang tentang nak faham tentang ganoderma sampai 22 makin tinggi, makin banyak orang nak tahu. Betul ganoderma ni memang bagus. Lepas tu makanan maharaja kan? Cuba cek darah kita. Darah kita mungkin biru dah. Bangsawan tu. Tahun 1995, warna purple dia kata dia dah start, orang study pasal triterpenoids. Research dah ada 1995. Hello, kita tahun bila? 1988 tau. Kita kat sini dah start dah pun. Diorang baru nak start situ. Itu yang baru kajian. Kita dah lama senyap-senyap dah tahu dah. Lepas tu ada yang purple, ada yang kuning. Kalau kuning ni orange, ganoderate acid. Orang semua ganoderate acid tau. Ganoderate acid tu baka yang buat yang tadi tu lah. Kita ada lagi satu. Dr. Jan kata kita ada lucidonic. Apa benda saya tak ready dah. Tapi dia adalah baka nombor 2 yang kita tak ambil ganoderate acid. Itu untuk buah pinggang. Tadi nampak tak ada buah pinggang tak? Ada kan? Sebab itu ganoderate acid baka yang nombor 1. Kita dah ada nombor 2. Sini belum ada research tahu. Kita dah ada nombor 2. So kita memang kat depan. Apa lagi? Triterpenoids purple. Triterpenoids lah yang boleh kontrol autoimmune. Tahun bila start? 1995. Kita dah lama dah. Lepas tu itulah sampai sini yang kuning ni apa? Production of nak hasilkan pula. Kita start hasilkan 2000 kan? YK1 kita kan? Dan tak kisahlah. Semua kajian ni kan baru orang nampak tau. Dan conclusion of this study, dia kata masalah-masalah yang disebut di dalam kajian selama ini tentang ganoderma adalah memanglah bagus. Setiap kajian tu diorang temui, tetapi macam mana nak hasilkan sebagai satu produk yang mempunyai khasiat-khasiat tu. Jadi diorang sebut perkara-perkara faktor-faktor yang menyebabkan apa yang disebut tadi mungkin tak dapat hasil yang macam kita nak adalah disebabkan faktor-faktor environment, persekitaran, faktor genetik, faktor itu dan ini.
Itu company kita sudah settle faktor-faktor tu. Sebab kita buat company kita sendiri, kita buat betul. Kita buat dalam satu environment yang tak bercampur dengan tumbuhan lain. Kita tak guna pun baja-baja juga penting. Itu juga menyebabkan main tanam je tak boleh. Lepas tu genetik kacau, maknanya kita ada kacau sendiri. Mana boleh main ambil saja. Dia kata lepas tu dengan persekitaran suhu, cahaya. Siapa dah pergi Taiwan? Network saya dah buat 2 kali dah. Ramai kan pergi dah kan? Pergi sana baru tahu semua faktor-faktor tu kita atasi, baru boleh dapat hasilkan semua yang kita sebut tadi. Masalahnya orang lain memang bagus sajalah, macam mana nak hasilkan supaya dapat kekalkan dengan tepat ketepatan, kejituan yang boleh menghasilkan semua hasiat-hasiat tadi. So company kita, dan untuk tak silap saya, mikrobiologi, Yayasan Mikrobiologi Ganoderma yang mengkaji semua tentang Ganoderma, ada nama dia Yayasan Mikrobiologi lah kan. Company kita yang uruskan. Tapi dia kata jangan bagi tahulah, sebenarnya kita yang buat. Dalam premis kita. So that entity, that organisation dalam premis kita. So maksudnya semua research hebat-hebat ni kita dah tahu dah. Dan diorang tak boleh tahu sejauh mana kita tahu. Kita tolong aturkan je. Macam itulah lebih kurang. Kan? Ada dalam premis company kita. Kenapa? Okay? So sekarang saya nak cerita. Sebelum kita nak takut-takut sangat dengan apa yang berlaku pandemik ni, betul ke kita perlu takut? Betul ke kita perlu bergantung kepada apa yang akan diberi oleh mereka? Dengar-dengarnya lah kan? Belum katanya tipu. Ini adalah buatan je. Dan sebab tu dia bila buatan manusia, bukan Tuhan punya buat, dia will last long. That's why 1 dan 2 dan 3 punya solution diberikan kepada kita. Dos 1, dos 2, dos 3 sebab dia tak boleh kekal lama dalam badan sebab dia akan musnah. Man-made kan? Katanya lah. If not man-made pun, kalau if it's real virus pun, if it's really deadly pun, we can always fight back. Okay? Kerana apa? Kerana nombor 1 tentang sistem imun. Ni dah masuk belajar sikit teknikal. Bersedia? Setengah orang bila tak faham. Tak, mudah saja. Saya akan buat cara yang sangat mudah untuk menerangkannya tentang nak tak nak kita kena belajar tentang sistem imun. Mulai sekarang, kalau orang cakap pasal immunity, immune system, herd immunity lah, itu dalam sikit kan. Tapi masa pandemik itu je yang kita dengar kan. Kita kena cucuk sebab nak kuatkan immunity. Kita kena ambil ubat makan sebab untuk immunity. Tutup mask pun sebab immunity. Immunity, apa benda immunity ni? Okay, immunity ataupun sistem imun atau immune system ialah macam ni. Sistem imun ni semua orang ada dalam badan dia. Sama ada kuat tak kuat, bijak tak bijak, cerdik tak cerdik immune system tu. Okay, dia asalnya begini. Bila kita mendapat 2 perkara yang masuk mengancam tubuh badan kita, sama ada kecederaan atau serangan kuman ataupun virus kan. Anything yang serang ataupun kita cedera, tak perlu orang serang, tiba-tiba jatuh luka kaki kan. So 2 benda ni akan berlaku walaupun kita rasa cedera je, tak ada jangkitan. No way. Bila cedera, possibility untuk serangan jangkitan ataupun datangnya bakteria atau kuman akan berlaku. Sebab tu kalau jatuh ke cedera, doktor bagi juga antibiotik. Saya luka je, kenapa dapat antibiotik? Sebab bila dah cedera, kuman tu macam semut lakut datang, dapat makanan, kotor-kotor tu kan. So bila berlaku salah satu, 2 yang lagi satu akan datang. So doktor sebab tu lah dia takut, dia cepat-cepat bagi antibiotik, kemudian baru nak urus kecederaan. Okey, dia contohnya kita luka dekat kaki ataupun cekam ni kan. Cekam tahu? Bengkak kat sini. Bila ini berlaku, tubuh badan kita buat apa? Oh, dia kata ada kaki manusia ni kaki dia dah bengkak, kena cedera lah sikit kan. Satu perkara akan berlaku iaitu radang ataupun inflammation. Okay. So bila ini berlaku radang, okay, bagus sebenarnya radang ni sebab dia nak uruskan 2 perkara ni. Jadi janganlah baik sangat kita bagi manusia, kita sikit-sikit kena meradang sikit. Tak boleh baik semua. Salah. Bila terlalu baik memang kena bijak. Kita kena sikit pandai meradang. Belajar-belajar sikit. Tapi selalunya orang terlebih.
Terlebih meradang tu yang jadi tak boleh waras dah semua keputusan tak betul. So it's okay to sedikit marah kerana kita nak berfikir. Bila kita marah baru kita dapat idea nak cara mana aku nak lawan dia cakap ni. Oh, kita sabarlah. Jangan sabar sangat. Kan jadi lain. So radang, bila berlaku radang, apa berlaku? Sebab kerana dia nak buat baik pulih kecederaan ataupun patahkan serangan. So nak urus baliklah masalah ni. Sabarlah sekejap. Badan tengah meradang ataupun inflame. It's a natural process. Dan proses ni yang kita kena tunggu sikit. Dia nak uruskan, bukan senang dah cedera. Proses healing, baik pulih. Dan proses healing ni apa berlaku bersamanya datang 5 perkara. 5 perkara sebelum 5 perkara. Bisa dengar? Nak tak nak, you kena rasa sakit sikit, ada rasa panas, nampak lebam, lepas tu bengkak, lepas tu hilang upaya. Jadi okey you ke? Taklah. Kaki yang boleh buat ikut sampah dah tak boleh buat. Kalau bengkak kat lutut dah slow lah sikit jalan, dah tak boleh tunduk lah kan. Itu maksudnya hilang upaya. Maksudnya hilang fungsi organ itu. Asalnya dia boleh, kalau jari pun boleh buat macam ni, tiba-tiba tak boleh, hilang upaya lah tu. That means proses ini adalah proses healing. Biasa kita dengar, maksudnya bila berlaku healing, yang upline selalu sebut healing, apa bendanya healing. Tak suka kan kita? Aku nak kalau makan ubat kau ni kan, tak mau ada healing, boleh tak? Macam mana sebab? Kenapa bye-bye? Tu, ada orang belakang bagi signal tu ni. Okay, so hadap ya. Hadap sekejap. Untuk apa? Untuk ni, nak uruskan ni. Jadi ini adalah petanda healing sedang berlangsung. Okey, yang kecil-kecil bolehlah kita hadapkan. Saat lagi dia kata ada kolesterol tinggi lah, lepas tu demam lah, dah tak berani dah kita kan. Tapi sebenarnya kalau demam tu maknanya panas, betul lah tu. Kan? Itu yang kita boleh rasa. Kalau boleh tak nak rasa, tapi sebenarnya kita kena rasa, barulah kita tahu healing sedang berlaku. Kalau makan linzi tak jadi apa, dah tak berkesan. Kita tak boleh nak katalah berlaku atau tidak healing itu. Nak healing tak? Nak baik pulih tak? Mesti kena. Alright, itulah namanya sistem imun ni Kita kena ada radang ni. Tapi sejauh mana je nak tahu kan? Itulah kena yakin. Linzi boleh buat, sabar je lah, hadap je lah. Itu dah makan linzi, pejam je mata, lalui je. Sebab kat sana pun sama kan? Tapi sebab macam mana dia orang stopkan healing, dan you tak rasa ni, dan you rasa okey, tapi dia tetap rosak ni. Siapa nak urus? When you stop, tak mau panas, lebam je, cepat-cepat letak steroid lah kan, steroid cream lah, supaya tak nampak lebam, tak ada bengkak, boleh jalan dah. Mana boleh macam tu? Tapi tak apalah, sebab kita tak tahu. Sekarang kita dah tahu. So boleh tahan tak? Inilah sebabnya kena, bila kita dah faham, kita tak adalah kelang kabut kan. Janganlah tipu kata dah ni teruk sangat, nanti dulu kata. Sebab kita makan linzi, lainlah kita tak makan linzi. Bila makan linzi, macam Nur Laila ni tadilah. Tak payah doktor, saya tahu apa saya buat. Berani cakap macam tu. Sekarang fikir, kalau lah saya jadi macam Nur Laila ni tadi, berani ke nak cakap macam tu? Dan ingat-ingat, kita baru je buat linzi ni, tak kalah kena ujian besar. Boleh ke? Ujian besar tak kira you dah start lama ke linzi, you baru ke? Kalau kena. Okay? So, ni menakutkan sungguh kan? This is reality. Lebih baik, apa orang kata, better slapped by the truth than kissed by lies. Nah, you suka orang cium, tapi semua tu hayalan je belaka. Baik kena lempang, baru tahu dah siang. Bangun. Saya memang garang sangat kan. Azalita kata dulu saya takut sebab doktor selalu marah. Saya kata bila saya marah? Saya okey je. Saya rasa macam, yelah mana saya tak marah. Asyik lah down ni. Kita kena lempang dia sikit. Baru dia sedar. Ingat bila melalak-lalak, sedih-sedih tu boleh selesai masalah. Tak boleh. Okey. So, tak ada orang nak datang dengan saya. Semua kena lempang nanti. Okey, ni dia perkenalkan. Kenal tak siapa ni? Bukan MC MC masa muda kot. Bukan ya. Kalau kenal ini, saya nak ibaratkan ya. Ini adalah Mark yang jadi Mark Ruffalo, yang jadi Incredible Hulk. Siapa yang takkan tak tahu kan Incredible Hulk yang kalau hijau tu. Kalau dulu macam ingat orang lama-lama je tahu Hulk. Avengers ada Hulk juga kan? Ni Okey, kita bayangkan ni dia ni yang handsome macam ni kan.
Lepas tu kecederaan, kalau berlaku kecederaan ataupun serangan, sama juga. Kita akan berlaku radang. Radang tu macam mana? Okey, ibaratnya radang ni macam ni. Kan dia memang jadi tu watak dia kan. Yang barulah, yang dulu kan dia kan. Dia akan jadi hak bila maksudnya dia nak menyelesaikan masalah. Ada orang usik dia akan jadi hak. Hak ni bagus. Okey. Dia akan selesaikan punca. Bila selesai punca, bila dia tahu punca selesai dan dia bertukar balik. Kan kita tengok cerita hak. Lepas dia lawan, dia bertenang, dia jadi baik. Apa kata kalau dia tak jadi baik? Dia terus jadi macam tu. So ini adalah sistem imun yang sihat. Macam mana nak dapatkan keadaan yang mana bila serang dah selesai, okay, back to normal. Jadi balik orang handsome ni. Kan? Itu yang sepatutnya imun sistem kita. Rasa-rasanya boleh tak? Boleh ke? Oh, dah selesai masalah. Dah tahu. Dia nak serang tu pun dia kena tahu. Masalah apa? Okay, dah selesai. Okay, stop. Dah macam itu. Itu yang terbaik. Agak-agaknya kita dah bakal Lindsay lama kan? Kita pun ada incredible hak yang baik macam ni. Okay? So, sepatutnya lah. Kalau keadaan lain ini dapat kecederaan. Orang usik lah, apa benda lah, kena serangan. Serangan kuman lah kalau kita sekarang kan. So, berlaku radang. Tapi dia jadi macam ni. Ganas sangat. Lepas tu, punca dia tak boleh selesai. Tak selesai pun sebab dia mengamuk. Tak boleh berhenti. Dia pun tak tahu nak berhentikan diri dia macam mana. Jadi apa jadi? Boleh jadi handsome balik? Tak boleh. Kita sebab dia tak boleh berhenti. Dia sebab tu doktor kena bagi steroid. Nanti rosak ni, terbakar ni. Mau rumah kita, kalau bayangkan rumah ada orang masuk yang mana dia penjahat. Dia tembak. Habis kita punya peti ais. Apa peti ais? Ke kita punya sofa yang cantik-cantik tu tertembak orang ke? Sebab dia ganas sangat. Lepas tu dia bodoh. Dia tak tahu mana penjahat, mana tak. Ini tuan rumah mah, kau tembak juga. Situ yang berlaku sebab dia sangat ganas yang tak boleh berhenti. Itu yang kita takut. Ini keadaannya namanya sistem imun yang bercelaru. Dia tak tahu. Dia ganas dan dia tak boleh berhenti. Sebab itu kena makan steroid. Kena hentikan. Faham? Satu lagi keadaan. Ini dia dapat berlaku kecederaan. Kemudian serangan. Agak-agaknya dia jadi apa? Okey, dia ganas. Okey lah, tak apa, dia ganas. Dia radang lah kan? Mesti takkanlah dia jadi diam. Dia mesti ada berlaku apa-apa sebab nak lawan balik apa yang masuk tu supaya selesai balik masalah kan? Tapi sebab takut dia akan kembali, doktor kata korang memang tak boleh nak balik kepada normal sebab korang ni memang tak sihat. So makan ubat. Bila makan ubat, selesai tak masalah? Tak. Sebab berlaku juga sebab dia dah pendamkan semua. Tak nampak dah. Yang datang tembak-tembak rumah kita tu, kita bagi je dadah dekat dia. Terus minum, terus jadi apa? Dia kembali jadi. Inilah hak dalam badan orang yang selalu makan ubat. Mabuk. Lepas tu ini yang kita kata sistem imun dia lemah. Kalau dalam keadaan ini handsome, dah tough dah ni, tapi macam ini rupanya, tak tahu buat apa ni. Macam aku tak tahu kat mana ni. Lepas tu dia nampak penjahat pun dia tengok saja. Kan? Ini yang berlaku bila banyak sangat makan ni. Sebab bila dia nak mengamuk, tak kasih. Yelah, doktor kata sebab nanti mesti habis, tak berhenti. Kita pun tak tahu, betul juga. Nanti kalau teruk, jadi kena fikir macam mana kita nak stopkan benda ni. So ini sistem imun yang lemah. So Lindsay kita boleh buat apa? Okey, sepatutnya, jadi kita dah tahu bila berlaku kecederaan atau serangan, kan nanti bila kena COVID ke, kena apa pun lah, automatik Tuhan bagi badan kita jadi hak. Okey, dalam tu sistem imun tu akan berlaku garang sangat. Serang saja, mana dia? Serang, tembak semua. Atau akan mungkin ini ni. Tengok saja. So, inilah yang akan berlaku dalam badan bila kita berkait dengan sistem imun. Lagi, dan ini semua tindak balas badan terhadap masalah ini. You nak yang mana? A, B atau C? Kita sekarang boleh ke jadi yang bijak ni? Boleh. Ada je berlaku, kita boleh go back to normal. Okay? So, ini yang gagah dan bijak perkasa, ini tidak sehat. Inilah autoimun tau.
Ini yang lemah dan hayal. Ini bolehlah senang masuk kanser ke apa-apa kan. Jadi kanser, sikit-sikit kena jangkitan. Ni calon COVID lah ni. Omicron lah, apa benda tu sebut saja. Kita dah ready dah kalau macam ni dalam hak dia kat dalam tu. Sikit-sikit kita bagi ubat. So dia nak jadi apa? Apa tugas dia? Nak tahu rahsia dalam Stronghold, Dharma kita. Apa boleh buat? Apa yang kita punya hebat sangat ni? Ni kenal tak? Buku ni ada tak? Nak buat bisnes dalam buku ni tak ada. Buat bisnes yang cari duit je. Tapi kena faham produk kita boleh buat apa. Produk kita solusi untuk masalah tentang pandemik. Baru lepas tu dapat duit. Pasakkan dulu dengan ilmu, lepas tu duit datang. Sebab dulu saya tak tahu pun ada duit dekat sini. Saya cuma nak selamatkan keluarga saya. Sebab bila saya dah faham, kami punya hak kat dalam ni semuanya selalu dihentam dengan ubat-ubatan. Semuanya pondan-pondan hak kat dalam badan. Macam mana? Nanti apa-apa jadi, saya kata nak repair tak boleh. Bila hak kita kuat, dia boleh repair balik. Dia boleh baik pulih lah kerosakan. Bukan saja nak melawan kecederaan tu. So kat sini kita tengok chapter yang kat depan ni, kandungan ni, belajar-belajar sikit. Kita dalam bahasa Indonesia pun ada, tapi hafal je lah, senang. Ada ni, chapter 3, chapter 4, chapter 7. Saya gambarkan. Chapter 3 dia kata kita boleh, orang yang ganas ni autoimmune lah, yang ganas saja. Sebab tu kena bagi ubat je. Sebab kalau dia tiba-tiba orang makan elok je, dia gatal, bengkak badan lah, mulalah tak bernapas lah. Sebab adalah yang menjadi hak tak berhenti dah sampai sepatutnya stop lah kan. Mungkin ada kuman, yes, macam gastrik, ada kuman tapi berterusan. Sebenarnya asid hidroklorik yang dirembeskan dalam perut kita tu untuk bunuh kuman. Sebenarnya ada kuman. Tak payahlah nak makan ubat kapur-kapur tu kan. Ada kuman je, tetapi kuman tu telah merangsang kita punya sistem imun. Dia nak bunuh. Lepas tu dia tak tahu kat mana dia, yang mana satu ni. Jadi bagi je lah banyak-banyak sampai luka. Sebab itulah perut kita jadi sakit. Lepas itulah sebab kau tak makan. Orang lain pun tak makan, satu hari suntuk tak ada pun gastrik. Sebab kau tak makan. Itu saja solutionnya, sampai gemuk. Gastrik tak baik pun. So bukan sebab makan tak makan, sebab nak keluarkan rembesan asid tu pada masa yang tepat. Ada kuman, okey rembes. Dah mati kuman, stop lah. Back to normal. Ni kuman dah mati, rembes lagi. Tak luka perut kita. So ada je masuk lah sakit. Oh sebab tak makan. Yelah, jadi lapiskan dengan kapur. Jadi rembes lap kapur, tak rasa dah sihat. Lama-lama senak kat dalam tu. Kita punya empedu pun dah beku kat dalam, dah toksik tak boleh keluar. Sambung. Nak kan? Sebab tak tahu kan. Sebab tu kena datang belajar. Lepas tu chapter 3 tentang autoimmune, dia kata, pendek cerita je lah, dia kata kalau penyakit dia boleh laraskan, dia boleh tenangkan, dia boleh kembalikan jadi tough balik dan bijak. Tahu bila nak stop, tahu bila nak serang. Ini bacalah betul-betul, inilah maksudnya. Saya pendekkan. Lepas tu chapter 4, dia kata kita boleh liver protection. Sebenarnya nak jadi bijak ni liver kat mana? Bukan kat sini. Sini belajar belah kanan, belah sini, sini pegang sini. Sini limpa, sini liver. Apa benda pula liver limpa? Tanya upline. So, sini kita punya liver ni lah kunci kepada immune system sebenarnya. Baru nak tanya, pandai. Baik saya jawab dulu. Dia liver ni lah yang pastikan darah bersih. Bila darah bersih, organ immune system tu. Jadi immune system kita pun terkawal disebabkan makanan yang diperolehi daripada yang ada dalam darah tu. Darah kita dikawal oleh liver atau hati. Seperti biasa saya rasa dah berjuta kali dah. Di dalam setiap badan anak Adam itu ada seketul daging. Baik daging itu, baiklah seluruh anggota badan. Ketahuilah ianya adalah kolbu. Itulah saya punya asas juga. Untuk saya berani. Sebab di dalam Islam lah ataupun dalam sains pun cakap the biggest organ, the most important organ adalah hati atau liver. Kerana dia lah tapis, dia pastikan darah kita bersih dan dia boleh buat protein juga. Ada kebolehan dia untuk buat protein. Kalau dalam keadaan terdesak, dia boleh jadi bekalan makanan kepada kita. Dia boleh hasilkan protein tu. So dia adalah kunci. Kau kunci segalanya dalam hatiku. Tapi orang duk kata jantung tak. No, sebenarnya liver.
liver dulu. So bila liver kita bersih dalam Islam, sebab tu Rasulullah kan dibelah hatinya, tapi adalah khilafnya kata jantung lah, tapi saya percayanya adalah hati. Dalam Quran pun banyak cerita tentang hati. Bersihkan hati, and kita punya lingzi boleh protect hati. Sebab hatilah, kalau hati disembuhkan, dia akan bersihkan badan kita. Jadi sistem imun kita akan jadi kuat, jadi bijak, jadi hero macam ni. So jangan nak asyik sistem imun sistem ni sebenarnya penyama aja. Yang paling penting sebenarnya hati. So banyak produk kat luar, sistem imun. Okey, bagus. Tapi sebenarnya imun tu nak jadi imun yang bagus tu datang daripada darah. Darah tu daripada mana? Hati. Ada tak pengiktirafan tentang hati? Alah, hati tu macam simple je. Dia kata, jangan main-main. Hatilah kunci segalanya. Jadi kita ni, saya ada satu jumpa doktor neurosurgeon. Dia kata kalau you boleh ada pensijilan atau boleh iktiraf produk you, boleh sembuhkan sel hati, boleh hidupkan sel hati, itu jawapan kepada semua masalah. Saya kata, dia kata kat hospital tak ada rawatan untuk baik pulih hati. Jangan main-main ni, dia kata. Dengan inilah sebabnya kita boleh, sebab semua rawatan lain yang akan merosakkan hati. So macam nak sembuh kalau ambil rawatan yang merosakkan kunci, kan? Okey, so dia boleh kekal. Kalau kita makan, dia jadi kekal bijak. Kita nak yang imun sistem bijak. Chapter 7 tentang, dia kata kalau dah yang kanser dan HIV, maksudnya orang yang dah tengok je kanser naik, kena HIV lah, jangkitan lah, ini keadaan hak tu. Tapi bila kita makan lizzy telah dibuktikan kembali normal. So nampak? So ini pegang baik-baik. Kita, penyakit kita dalam dunia ni adalah dua sebab. Sama ada terlalu haywire atau terlalu garam atau terlalu lemah. Dan bukannya dia ni, okey, dia autoimun maksudnya ganas. Tak, dalam satu badan manusia dia boleh kejap-kejap dia jadi yang huru-hara, kejap-kejap dia sangat lemah. Contohnya kencing manis kan, dia adalah kerosakan pankreas. Untuk diabetes 1 atau 2, dia merosak sendiri kerana hak dia tu duduk serang saja, ada kuman tapi dia tak reti nak stop. Dia kata ada kat situ, dia rosak-rosakkan. So ganas kan. Bila itu berlaku, lama-lama badan dia semua imun sistem dia down. So dia sedang dalam keadaan, sebab tu dia selalu kena jangkitan. Dia ada dua keadaan dalam dua hak ni dalam satu masa. So jangan ingat sebab dia ada autoimun, makan je steroid. Lepas tu dia jadi macam ni pula. Bila dia makan ubat tahan sakit saja kan. So bila doktor nak bagi ubat, dia tak boleh bagi untuk steroid sebab dia ni dah lemah sangat sistem imun. Jadi pening sebenarnya doktor bagi ini sebab dalam pada masa yang sama imun sistem dia sangat lemah. Tapi you lemahkan lagi sebab ada hak dia, you bagi ubat. Sebab tu confuse, badan lagi confuse. Kita makan saja lingzi. Kalau keadaan macam ni, dia jadi macam ni. Kalau macam ni dah okey, bagus, teruskan. Yang ni okey, patah balik. Kuatkan. So kalau lah tinggi sangat, turun normal. Bukan turun terus. Kalau steroid turun terus. Amallah ubat lama-lama. Itu yang akan berlaku. Kalau kita punya bila lemah sangat, kanser, HIV, COVID dan sebagainya, dia akan naik. Tak naik terus. Dia naik tengah. Sebab aimnya hanyalah untuk berada di sini. Inilah kita punya kehebatan. Buku ni, baca balik. So inilah, boleh faham sistem imun. So sakit Omicron ke, apa lagi, segalanya lah. Tak payahlah krong-krong tu. Kenapa imun sistem kita jadi macam tu? Selain daripada rawatan yang salah, inilah hidup kita sebenarnya telah menjadikan imun sistem kita bercelaru. Kadang-kadang tinggi sangat, bila ada serangan badan, serangan kecederaan, kita makan ubat. Ahmad Syahid, angkat tangan. Faham tak macam cakap apa? Saya pesan datang sini dengar. Ini macam kelas sains je. Waktu merajuk je. Itu adalah maskot kat rumah kita orang yang makan lingzi daripada A sampai Z. Maksudnya daripada lahir. Bila dapat tepukan, barulah. Kenapa? Sebab dia tak diberi apa-apa ubat pun. Okey dah. Sebab saya memang melalui banyak ujian yang memang menakutkan. Tapi sebab saya dah faham, ini tengah-tengah terlalu ganas, bagi saja. Tak baik-baik pun, kita dah buktikan. Cuma masa atau dos tak cukup.
Dos tak cukup tu bagi sampai rasa macam dah tak payahlah dah, dos dah terlebih-lebih dah. Tapi jangan pula ingat overdose dah boleh membahayakan. Tak, jangan risau. Kita tak ada overdose. Overdose Lingzi tak akan berlaku. Overdose poket saja berlaku. Overdose Lingzi senang-senang macam inilah. Pernah ke kita buat test seolah-olah kita bagi 8 botol YK1 yang ada 60 biji satu botol, bagi makan orang tu selama setiap hari selama 3 tahun. Okey? Sebab kalau ikut kita buat kajian melalui tikus, sejumlah itu menghasilkan satu keadaan bila tikus tu mati, bukan mati sebab Lingzi lah, mati sebab tua atau memang time dia bila dia orang check, keadaan vital organ dia semakin baik berbanding dengan umur yang sama, keadaan yang sama, mati macam itu, penuh kerosakan. Terutama yang memakan ubat, yang diberi ubat. Contohnya tikus yang dipenyakitkan, dia jadikan berpenyakit. Lepas tu bila dia mati, satu bagi ubat, satu bagi Lingzi, satu high dose Lingzi, satu medium dose, satu tak bagi apa. Bila mati, kesimpulannya yang high dose tu, organ-organ dia, buah pinggang dia, jantung dia, hati dia tidak rosak sebagaimana teruknya yang tidak dapat apa-apa sampel, ataupun yang diberi medium tu baik juga tapi tak sebaik yang high dose tu. Dan itu juga saya pun betul ke tidak entah ya entah tidak kan. So saya pun buat juga every year lah check jantung, hati, buah pinggang. Dah 13 tahun. Alhamdulillah. Doktor kata kalau standard umur macam ni dengan kencing manis, sakit lutut, fibroid, cyst semua mesti dah ada. Lepas tu bacaan kolesterol, semua lain daripada yang macam standard umur saya. DHEA pun tinggi, kebolehan sel kita untuk hidup dengan cepat. Awet muda lah tu. tak larat ketika. Lepas tu itulah, jadi terbukti betul. Buat masa ini 13 tahun, kalau rasa takutlah entah, jangan risau, 13 tahun so far okey lagi. Tahun depan saya tak tahu, tapi kalau nak rasa 13 tahun punya selamat, kita ada 30 tahun lebih Kak Liza. Kalau takutlah kalau tahun ke-34 ke, tahun ke-40 ke, sebab Kak Liza belum test lagi. Kita ikut je Kak Liza. Kak Liza 40 tahun, tak makan ubat pun lagi, sehat. Dia pun tak ada thyroid, kena buang sebelum tahu Lingzi. So sampai hari ni tak makan ubat pun. So yang kita takut sangat tu, makanlah lama-lama mesti. Lama-lama tu bila? Nak tunggu sampai 40 tahun. 40 tahun kita tak tahu. Yes, kita tak tahu. Tapi 30 tahun kita dah tahu. 35 tahun company kita. Ya, Haslina 20 lebih tahun. Tak nak takut lagi. Tepuk tangan. Masih takut. So kita, kenapa immune system kita sungguh bercelaru? Kerana kehidupan kita ni sikit-sikit ni lah. Sebab kita tak tahu kan. Tabah dulu. Kalau dah terlalu kritikal sebab keadaan, kalau hak yang terbakar semua tu perlu untuk diredakan dengan segera, okey boleh. Sekejap, sementara. Tapi untuk bergantung selamanya, sorry. Okey? You nak lama-lama jadi pondan, hak pondan, tak nak kan? Amalan yang salah tentang suplemen ni pun jaga-jaga ya. Memanglah bagus, tapi kenapa dia berbeza dengan Lingzi kita? Sebab suplemen sepatutnya tak dimakan lama. Tengok saja kapsulnya. Walaupun diperbuat daripada wah bagus-bagus tumbuhan punya. No, tumbuhan punya kapsul pun boleh rosakkan buah pinggang. Kita punya kapsul diperbuat pada apa? Daripada haiwan kan? Bovin. Tapi yang halal ya, jangan risau. So lebih baik dia punya nyah toksik dia lebih mudah, boleh dinyah buang oleh kidney dengan mudah. Dan kita tengok dalam produk kita pun tak ada sangat yang kapsul, sangat limited. Kalau ada pun sekarang kita dah ada powder pun kan, ambil yang powder. Tapi kalau tengok produk-produk kat luar, kapsul tu sorry lah, saya tengok kapsul pun takut. Makan sekejap boleh, lama sorry. Kita nak makan lama kan, makan nak dapat duit kan. Makan yang ni dah sakit, duit pun tak ada. Kita makan Lingzi saja, boleh? Boleh. So ini radiation, ini juga kita tak boleh lawan. Memang dah keadaan kita memang dihadapkan dengan masalah teknologi yang semakin moden ni. Dia akan merosakkan, inilah toksik. Bila toksik itulah senang cerita yang merosakkan imun sistem kita. Sama ada terlalu bercelaru ataupun terlalu lemah. Keadaan udara, ini pemakaian plastik-plastik ni jangan senang-senang je nak plastik apa yang murah. Oh ni murah, ada sebabnya mahal, ada sebab dia plastik-plastik tu murah. Makanan, walaupun kita makan bagus-bagus tapi kita masak kemudian atas pinggan melamin tu contohnya tahu, ataupun plastik ataupun pembalut, itu semua berbahaya yang jadikan badan kita berat
sampah banyak sangat yang tak boleh dibuang. Mulalah jadi kita dah tak, ala-ala hak kita dah tak nampak orang, dia tembak je sebab sampah banyak sangat dalam badan. Ni sampah-sampah masuk ni semua ni apa sampah pula? Ini pekerjaan kita. Siang malam stres, kejar masa, ni time kejar masa, nak juga berFacebook, nak media sosial, lepas tu nak KPI, tak ada duit, stres. So bila stres pun toksik. So, cari jalan keluar daripada sini. Datang sini selalu, tinggalkan terus macam saya 2016, tinggal terus. Sebab kita banyak masa kita perlukan untuk baik pulih. Lepas tu ini air, kena jaga makanan. Okey. Apa solution kita? Sebab semua tu tak boleh kita lari kan. Bolehlah kurangkan. Kalau nanti duit pun tak ada, macam mana nak beli makanan yang organik lah, non-GMO lah. Tak boleh. So, sebab itulah endingnya di sinilah kita hari ni di syarikat ini. Saya pilih ini daripada Universiti Melaya. Hebat tak syarikat ni? Universiti Melaya tu, saya tak pernah dengar UM. Universiti Melaya saya boleh tinggalkan 2016 saya pilih ini. 35 tahun saya, yang pun saya tak tahu berapa tahun dah wujud, tapi lama lah kan. Tapi saya boleh pilih ini. Apa sebab? Sebab di sinilah saya akan menemui cara untuk selamatkan keluarga saya dengan cara yang sangat berbaloi. Dah lah kita sebenarnya nak aim, nak bebas daripada sebarang ketakutan, nak kena hantar hospital. Kita ada duit. Kita tahu. Yang penting kita tahu. Ilmu tu yang sangat penting. Lepas ilmu, yakin. Ada ilmu banyak, belum tentu yakin. Mana dapat yakin tu? Kena ada ilmu. Pula dah, bila ada ilmu tak tentu yakin. Bila yakin tak ada ilmu, aku boleh belasah saja. Susah pula nak terangkan ke orang. Memang berani, buat saja, makan saja. Dia sakit macam nak meletup dah badan, dia tak pergi hospital. Oh jangan yakin. Tapi dia tak boleh nak yakinkan orang, dan itu dia tak ada ilmu pun nak terangkan kenapa lensi kita bagus. Hari ini dah tahu kan kenapa lensi kita bagus. Sebab telah dibuktikan daripada 1961 sehingga hari ini. Kemudian buku kita juga telah membuktikan kita ada pengiktirafan atau keberkesanan dalam memastikan stabilnya kita punya, bijaknya kita punya hak tu, iaitu sistem imun kita. So saya pernah tanya Dr. Chen, saya kata betul ke? Soalan yang sebenarnya nak kena lempang juga kot. Tu dia kata, kita bukan masalah berkesan atau tak berkesan. Dia senyum je, dia kata, kita berkesan tak berkesan itu cerita orang. Kita punya memang berkesan. Kita punya sekarang tugas kita adalah nak cari mana yang lagi best. Kita sekarang tengah fokus target produk. Nak terus target kepada organ. Nak lebih cepat masa dia, kita nak tengok macam mana kesan dia. Kita boleh ke berkesan ke, itu lambat. Tergigih-gigih orang dah nak masuk YKC, dah nak masuk cancer target lepas ni. Masih baru 2-3 biji, betul ke, boleh ke? Tak apalah, kan? Memang kena lalui, tapi cepatlah sikit, lambat sangat, kan? Memanglah kau pun macam tu juga dulu. Ya, ikut je lah kita. Sebab lambat. Saya 10 tahun. Saya dah cerita 10 tahun dapat gold diamond. Saya dah cerita ni 2-3 tahun settle lah kan gold diamond. Boleh? Boleh. Saya dulu bagi ilmu tu. Jadi dulu saya tak tahu teraya. Tapi yelah hidayah kan. Tapi insyaAllah dengan adanya ilmu, lepas tu datanglah keyakinan, kan? Jangan yakin dulu ilmu tak ada, susah juga. So ikhtiar multi level, dan di sini kita boleh atasi semua ni bila kita ada wang, masa dan sihat. Ya? Sebab kita ada wang untuk mencari makanan yang sihat, kita tak perlu kerja, dan kita ada masa untuk belajar. Yakinkan diri, kongsi. We need time, mana boleh nak kerja juga, lepas tu nak ada masa, ini nak dapat. Berkorbanlah sikit, nanti semua datang dalam satu masa. Okay? So maknanya bila kita ada wang, masa dan sihat, semua ini kita boleh atasi. Kita celahkan pula. Memang kita boleh hadap. Kita kena hadap pun. Janganlah hadap ini kita kurangkan. Ini pun kita tak nak, ini kita paksakan, kena kurangkan. Tapi kena. Jadi memang kena rosak juga badan kita kan. Ini tak boleh nak hadap juga, kena nak pindah kampung ke, nak masuk hutan. Tak boleh kan. Memang kita duduk sini kan. So memanglah udara tak bersih. Ini yang kena hadap, kurangkan. Yang ni kena cari yang mahal-mahal sikit, yang selamat, duit. Tak apa, kita dah ada duit. Ini macam mana aku masih kerja? Dah dapat ni, tak payahlah kerja sini, datanglah sini buat full time. Boleh? Wih, cabar.
Lepas tu dan air. Belilah air yang betul. Janganlah main masak, air masak. Salah. Air masak is wrong. Air tapis. Lepas tu tanya lagi, belajar lagi tapisnya macam mana. Itu belajar. Tapi sekadar air masak, air putih itu so yesterday mah. Itu orang cerita belakang. Tak ada dah air masak. Yang ada klorin, yang ada fluoride dalam tu. You masak lagi, dia jadi racun tau. Tapi kita kena ada duit nak beli tu kan. Itulah pasal yang mana dulu ni kita kena bergerak. Jangan tunggu dah ada duit baru aku buat. Tak ada. Serentak. Dah sihat macam okeylah. Okey, ni sepatutnya saya tutup tapi terkeluar. 2010 saya dah bersedia. Inilah, mana dia angkat tangan, mana orangnya? Ini anak saya dah besar, ni dia daripada kecil. Dia ni lah. Mananya? Angkat tangan Hazim, lupa pula saya. Tak ada. Ada, bangun. Tak apa, dia pun malu kan balik saya kena gang tu mesti. Takut juga saya tu. Dialah yang memberi saya pandemik dulu. Bukanlah maksudnya buruk kan, maksudnya memberi saya kesedaran, bagi saya ilmu, bagi saya cepat. Time is running out. Because saya tak tahu masa bila kita bukan ingat anak kita muda lagi. Aku dulu sakit. Tak. Dengan apa yang kita lakukan hari ini, ubat-ubatan yang kita bagi, apa yang kita makan, kita akan jatuh serentak. Jatuh sakit secara serentak. Okey? Jadi, saya kata saya tak ada masa. Jadi, inilah pandemik saya dulu. Ni masa umur 2010, saya bagi dia sebab sepanjang sebelum itu, dia selalu tak sihat. Imun sistem dia sangat bercelaru sebab dia ada alahan. Pada masa yang sama, dia senang kena jangkitan. That means dia ada hak yang ganas dan hak yang pondan tu. So, memang kena setarakan dengan makan lengsi. Makan sampai sekarang hak dia sangat steady lah. InsyaAllah. Tepukan kepada anak saya. So ini pun ada masalah tapi taklah besar mana. Tapi saya dah tahu ini kalau tak urus juga masalah jugalah kan. Dan yang ni lah beruntung yang tadi tu. Tak tahu apa, dia dapat, semua orang dah tahu dah. Kena atasi cepat supaya kita dapat pandemik kita dah 2010. Jadi bila 2020 tu bolehlah kita dah tahu dah inilah ujian-ujiannya. Sebelum tu dah lalu dah ujian-ujian banyak. Kita kena ada wang, masa dan sihat. Alhamdulillah pandemik yang 2020 saya jadi gold diamond. Boleh. 2010, 2020. Agaknya. Saya bagi semangat Tak ada apa-apa pun. Saya bukannya mencari apa-apa. Saya cuma nak selamatkan keluarga saya je. Sebab bila saya dah faham tentang toksik, tentang tu, tak ada cara lain. Kita kena stabilkan kita punya sistem imun. Dan saya kena dapatkan lingsi setiap masa. Dan pastikan bila berlaku masalah, saya kena bagi itu saja. Dan saya kena yakin. Nak yakin tu saya kena belajar. Belajar dan belajar. Sebab tahu saja tapi tak lalui tak boleh juga. Sebab tu Allah bagi cabaran pada Nur Lailani. Ujian dia pun memang kau-kau punya. Sebab nak bagi yakin dan yakin. Akan datang kita tak tahu. Bukan untuk kita pun, untuk tolong orang pun sama. So itulah dia. Daripada 2010 masuk, tak tahu apa-apa pun. Tak tahu dapat Vice Manager 2011 sebab belanja habiskan semua. Promote jadi Senior Vice Manager 2011 juga. Lepas tu Vice Manager, Special Vice Manager 2015. Masa tu macam dah tahu dah kena tambah duit ni. 2011, 2015. Diamond 2016. 6 tahun lah. Double Diamond 2017. Dia jadi cepat tau. Bila kita dah dapat, kita laju. Dah tak jadi mudah dah. Sampailah hari ini, Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua juga. Sebenarnya anda juga bagi semangat pada saya. Kerana saya tahu saya pernah berada di tempat you all semua. So, saya cuba bantu supaya cepat sikit lah. Tak payah tunggu, tak payah tanya-tanya berkesan ke tak berkesan, boleh ke tak boleh, tak ada. Dia semua boleh. Okay? Kita semua ada, boleh support each other. So, sekian, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Saya juga nak mengucapkan sekali lagi ucapan terima kasih tidak terhingga kepada Gold Diamond Mariani yang dah bantu untuk bagi semangat. Upline saya jangan lupa, ini kalau tak ada dia, tak adalah saya di sini. Dan kita semua pun tak dapatlah ilmu-ilmu yang saya kongsikan hari ini. Kak Liza, Double Diamond Liza, terutama dalam membantu Nur Lailani, dialah orangnya yang bawa ubat tu kat sana. Sebab saya pun dulu macam, alah, iyalah biasa nangis-nangis kata anak saya itu ini. Sekejap lagi bila saya bagi suggestion apa-apa, dia senyap.
krik lama kan. Tapi rupanya dia nak. Saya kata okey, kalau nak masa tu ada Kak Liza dekat Kelantan. Saya bagi, Kak Liza ada pula masa tu, Kak Liza bagi. So semua ceritanya sangat best. Boleh buat drama yang best, bukan drama yang murahan tu kan. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum.